Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-76, di mana kita akan membincangkan, membaca sambil menghayati daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya mendoakan moga-moga sahabat berada di dalam keadaan yang baik, sejahtera, afiah, di dalam pemeliharaan Allah sentiasa. Ahlan Aisyah Osman, Zimadun, Zahra Alias, Arif Taib, Siti Nur Aisyah Ahmad, Zainun Hadi, Galid Sprit, Bazid Aziz, Safia Sapian, Yaya Lia, Anita Maizan dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih. Kepada semua yang mendoakan, apa kata? Kita mulakan seperti biasa pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada yang baru bersama, ahlan tak sempat saya nak baca nama-nama yang baru join, terlalu laju pergerakan pada di ruang komen. Namun ahlan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jasa baik sahabat-sahabat semua untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat daripada penulisan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu kepada yang baru join, jangan lupa untuk perbetulkan dahulu niat. Moga-moga adanya kebaikan dan manfaat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita telah tiba pada muka surat 127 pada fasal memanjangkan rakaat pertama daripada yang kedua. Kita dah tiba di situ. Fasal memanjangkan rakaat pertama daripada yang kedua. Lalu mohon jasa baik sahabat, lalu jelas daripada paguh. Ya, di Semenyih pun, saya pun baru tiba di Semenyih. Di Semenyih pun baru selesai hujan yang lebat. Moga-moga hujan yang baik, hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'a. Lalu mohon jasa baik sahabat yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebarluaskan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fasal memanjangkan rakaat pertama daripada yang kedua. Terima kasih kepada yang catat di ruang komen. Lalu mohon catat supaya yang join kemudian boleh tahu kita di mana. Kita berada pada muka surat 127 pada fasal memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, thabata fi sahih, telah disabit, disampaikan dalam kitab As-Sahih. As-Sahih maksudnya riwayat yang sahih. Lalu riwayat yang sahih ini adalah riwayat yang mana? Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, dinukilkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu siapakah nama perawi? Imam Nawawi tak sebutkan di sini. Menjadi kebiasaan kadangkala Imam Nawawi tak sebutkan hadis-hadis yang masyhur bagi pandangan beliau, yang terkenal bagi pandangan beliau. Lalu dalam kitab As-Sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim, daripada Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu,
yang mana riwayatnya berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada Zuhur dan Asar fi rak'atainil ulatain, pada 2 rakaat pertama dengan Al-Fatihah dan juga surah. Dan wa fi rak'atainil akhiratain, Nabi SAW pada 2 rakaat yang akhir, Nabi SAW sekadar membaca Al-Fatihah dan hanya kadang-kadang Nabi membaca surah. Maka daripada riwayat Abu Qatadah itu menjadi dalil bahawa pada waktu itu 2 rakaat yang awal adalah lebih panjang daripada 2 rakaat yang berikutnya. Begitu juga kata Imam Nawawi bahawa Nabi SAW memanjangkan bacaan pada rakaat pertama solat subuh. Kerana solat subuh hanya 2 rakaat, maka pada solat subuh rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bacaan surah pada rakaat seterusnya, iaitu rakaat kedua, tidaklah sepanjang bacaan pada rakaat yang pertama. Rakaat pertama afdalnya, sunnatnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Maka contohnya dalam riwayat Ahmad dan juga Muslim, maka dibawakan riwayat bahawa pada sebahagian rakaat Nabi akan baca lebih panjang, iaitu rakaat yang awal berbanding daripada rakaat yang kedua. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kebanyakan fadhahaba aktsaru ashabina ila ta'wil hadha, maka kebanyakan ulama kami mentakwilkan hadis ini dengan memiliki interpretasi yang pelbagai. Ini terjemah ni silap. Kerana dalam bahasa Arab disebut fadhahaba aktsaru ashabina ila ta'wil hadha. Sepatutnya kebanyakan ulama kami, iaitu ulama mazhab Syafi'i, mentakwilkan hadis ini dengan interpretasi yang berikut. Memiliki itu gariskan padam, yang pelbagai itu tukarkan kepada ini. Lalu apakah terjemahannya? Fadhahaba aktsaru ashabina ila ta'wil hadha. Kebanyakan para ulama kami mentakwilkan hadis-hadis yang menceritakan bahawa bacaan Nabi pada permulaan rakaat lebih panjang daripada rakaat-rakaat yang berikutnya. Maka mereka menginterpretasikan, mentakwilkan dengan takwilan berikut. Apa takwilannya? Itu yang datang pada perkataan berikutnya. Mereka mengatakan bacaan pada rakaat yang pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua. Kerana yang sunnahnya adalah pada waktu itu bacaan pada 2 rakaat pertama, walaupun tak dinafikan, ada juga Nabi membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat pada solat-solat yang lain. Tetapi para ulama bila mengkaji dan melihat hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi lebih memanjangkan sebahagian rakaat berbanding rakaat yang lain. Contohnya dalam riwayat Muslim dan Ahmad, yang mana dibawakan satu riwayat Nabi SAW pada waktu itu membaca pada rakaat yang awal kadar 30 ayat, pada rakaat yang seterusnya kadar 15 ayat dalam solat Zuhur, kemudian dalam solat Asar pada rakaat yang awal 15 ayat, pada rakaat yang berikutnya lebih kurang separuh daripada itu. Maka sebab itu mengenai riwayat-riwayat tentang kadar bacaan surah pada solat Nabi SAW, apakah takwilan, apakah interpretasi para ulama fiqh dan juga para ulama hadis, kata Imam Nawawi, mereka mengatakan bacaan pada rakaat pertama adalah lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua. Itu takwilan dia. Lalu dua rakaat ada surah, 2 rakaat tak ada surah untuk solat yang 4 rakaat. Lalu adakah kedua-dua rakaat yang ada surah itu bacaan dia sama kadar dia? Maka contohnya rakaat pertama baca separuh muka, rakaat kedua separuh muka, rakaat pertama 1 muka, rakaat kedua 1 muka. Adakah sama kadarnya?
Lalu Imam Nawawi membawakan di sini untuk memberi pemahaman kepada kita, rakaat pertama sunatnya, ianya tidak ada kaitan dengan membatalkan salat, melazimkan sujud sahwi, tidak ada. Lalu tetapi sunatnya rakaat yang pertama, sama ada solat subuh ataupun pada solat yang lain, yang ada dalam riwayat Abu Qatadah tadi adalah solat subuh. Namun kalaulah rakaat-rakaat solat-solat yang lain, contohnya zuhur, contohnya asar, maghrib, isyak dan sebagainya, maka rakaat yang pertama adalah lebih panjang bacaan sepatutnya, sunnahnya, berbanding daripada rakaat yang kedua. Sebab itu kata Imam Nawawi, para ulama mazhab Syafi'i daripada riwayat-riwayat yang ada dalam hadis, riwayat yang sahih, mereka mengatakan bacaan pada rakaat pertama adalah lebih panjang daripada bacaan pada rakaat kedua. Sebahagian mereka juga berpendapat sunat memanjangkan bacaan pada rakaat pertama berdasarkan hadis ini. Lalu sunat, hukumnya adalah sunat. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Lalu kita kena cuba untuk amalkan sunnah ini dalam bacaan surah-surah kita. Kata Imam Nawawi, mereka sepakat bahawa bacaan surah pada rakaat ketiga dan keempat adalah lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua. Ini untuk mereka, para ulama yang mengatakan ada bacaan surah pada rakaat ketiga dan keempat. Kerana ada riwayat mengatakan begitu. Contohnya ada riwayat mengatakan Nabi ada membaca surah pada 2 rakaat terakhir solat zuhur dan juga solat asar. Lalu, sebab itu kata Imam Nawawi, para ulama mengatakan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan ada yang mengatakan rakaat ketiga dan keempat surahnya adalah pendek. Tapi adakah itu yang diamalkan? Adakah itu yang muktamad? Adakah itu yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang paling kuat? Kata Imam Nawawi, yang benar, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, yang benar ialah pada kedua-dua rakaat itu, iaitu rakaat ketiga dan rakaat yang keempat, 2 rakaat yang terakhir. Yang bahawa rakaat ketiga sama dengan rakaat yang keempat, kedua-dua itu tidak disunatkan bacaan tertentu, tak disunatkan. Lalu walaupun ada riwayat yang mengatakan Nabi membaca pada rakaat yang ketiga dan keempat, namun contohnya dalam riwayat Qatadah, beliau datangkan di situ dengan menyebut lafaz ahyanan. Apakah lafaz daripada riwayat Qatadah di situ? Wa yusmi'una al-ayah ahyanan, dan kadang-kala Nabi memperdengarkan kepada kami surah pada 2 rakaat yang terakhir. Maka kadang-kala. Sebab itu kata Imam Nawawi, bahkan kesemua para ulama mazhab Syafi'i tidak disunatkan untuk membaca pada 2 rakaat yang terakhir, iaitu rakaat yang ketiga dan keempat. Kata Imam Nawawi, yang benar ialah pada kedua-dua rakaat itu. Apakah maksud kedua-dua rakaat itu? Rakaat ketiga dan rakaat yang keempat tidak disunatkan bacaan tertentu. Jika kita kata disunatkan, maka yang benar bahawa rakaat ketiga sama dengan rakaat yang keempat. Apakah maksudnya? Kata Imam Nawawi, kalaulah kita kata berdasarkan sebahagian riwayat, menurut pendapat yang muktamad, yang paling kuat, tak sunat membaca surah, tak sunat. Kerana itu perbuatan Nabi yang kadang-kala, ahyanan, tak sunat. Lebih banyak riwayat dan amalan para sahabat menunjukkan yang tidak dibaca surah, hanya dibaca Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Namun kata Imam Nawawi, kalaulah kita kata sunat untuk membaca surah berdasarkan sebahagian daripada riwayat-riwayat yang ada, lalu kalaulah kita kata sunat untuk membaca surah pada rakaat yang ketiga yang keempat, adakah pada waktu itu rakaat ketiga mesti sunat lebih panjang daripada rakaat yang keempat ataupun sama? Kata Imam Nawawi, jika kita kata sunnah untuk membaca surah, waktu bila? Rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Kata Imam Nawawi, maka pendapat yang paling benar adalah rakaat ketiga punya kadar bacaan surah, jika kita kata sunat, adalah sama seperti mana rakaat yang keempat. Itu pendapat yang paling kuat, walaupun ada yang mengatakan
rakaat ketiga mestilah lebih panjang daripada rakaat yang keempat. Sebab itu kata Imam Nawawi, pendapat lain mengatakan dipanjangkan. Apakah ringkasan pada fasal yang menerangkan bagaimanakah kadar bacaan sunnah? Okey, lalu kata Imam Nawawi bahawa sunnahnya membaca surah pada 2 rakaat pertama. Sama ada solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Tetapi kadarnya adakah sama rakaat pertama dan rakaat kedua? Kata Imam Nawawi tidak. Berdasarkan begitu banyak hadis yang sahih, rakaat yang pertama mestilah lebih panjang, bukan mesti, sunat lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Sunat lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Okey, daripada sudut sunat, bukanlah wajib. Kalaulah tak dibuat, tidak membatalkan salat, tidak melazimkan sujud sahwi. Itu poin yang pertama. Rakaat yang pertama hendaklah digalakkan, disunatkan untuk lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu poin yang pertama. Okey. Kalaulah nak baca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat, adakah sunat? Maka itu poin yang kedua. Kata Imam Nawawi, menurut pendapat yang paling kuat daripada para ulama, tidak disunatkan membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Dan mana-mana riwayat yang mengatakan Nabi ada baca pada solat zuhur dan asar, maka ada jawapannya, dan pada waktu itu tidak menunjukkan Nabi melakukan berterusan. Lalu itu poin yang kedua, bahawa pada rakaat yang ketiga dan keempat tidak sunat. Seterusnya, poin yang ketiga, kalaulah kita katakan sunat membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat, mengambil dalil daripada sebahagian riwayat yang ada menyebut Nabi membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Contohnya riwayat Ahmad dan juga riwayat Sahih Muslim. Maka adakah sama kadar bacaannya 3 dan 4, ataupun 3 mesti lebih panjang daripada 4? Kias kepada rakaat pertama mesti lebih panjang, sunnah lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kata Imam Nawawi tidak, mestilah sama. Rakaat 3 dan keempat kadarnya adalah sama. Ini daripada sudut perbincangan fiqh yang Imam Nawawi bawakan sedikit. Itulah 3 poin yang kita dapat daripada fasal ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada fasal yang seterusnya, fasal pada bacaan secara kuat dan perlahan. Fasal pada bacaan secara kuat dan perlahan. Adakah jelas ataupun terlalu laju? Saya dah cuba ulang 2 kali dan cuba keluarkan poin. Adakah jelas apa yang kita telah baca? Kalaulah jelas, mohon sahabat-sahabat komen jelas. Dan kalaulah tak jelas, sahabat boleh baca berulang kali dan daripada situ akan faham. Kerana Imam Nawawi menggunakan bahasa yang mudah dan juga jelas. Adakah jelas? Saya inginkan kalau boleh jawapan daripada 3 orang. Lalu Abdullah Kamaruzzaman kata jelas. Ini yang saya nampak. M. Nasir Harun kata jelas. Kemudian Tuan Nur Rahim kata jelas. Kak Langsu kata jelas. Terima kasih. Lalu itu 3 poin berkenaan tentang bacaan surah, adakah sama pada setiap rakaat ataupun panjang. Lalu Imam Nawawi telah menceritakan tentang sunatnya membaca surah. Nak baca surah apa yang sunat. Kemudian kalaulah terlupa membaca bacaan surah yang sunat rakaat pertama, apa yang patut dibuat. Kadar bacaan, kalaulah kita tak nak ikut bacaan sunnah yang daripada Nabi, maksudnya kita nak baca surah-surah yang lain yang ianya boleh, adakah sama ataupun lebih panjang? Itu pun kita telah baca. Sekarang ini kita nak masuk kepada bacaan yang kuat. Waktu bila nak baca kuat dalam solat, waktu bila nak baca perlahan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada fasal yang seterusnya, ajma'al ulama'u 'alal jahri bil qira'ati fi subhi wal ulayaini minal maghribi wal isya'. Maka kata Imam Nawawi, para ulama ijma', iaitu sepakat untuk membaca dengan suara yang kuat. Apakah maksud suara yang kuat? Adakah kalaulah suara yang kuat imam tu mesti menjerit? Adakah itu maksud kuat?
Kerana zaman dahulu tidak ada mikrofon, tidak ada mukabbirus saut, tidak ada pembesar suara. Apakah maksud kuat? Para ulama fiqh menerangkan, walaupun tidak ada pada waktu itu, zaman itu mic, maksud imam kena baca dengan jahar, imam kena baca dengan kuat adalah wadhabituhu, maksud daripada imam kena membaca dengan kuat adalah an yarfa'a sautah, imam menguatkan suara, meninggikan suara, bihaitsu, dengan kadar yusmi'u ghairahu, dia boleh memperdengarkan orang lain. Adakah satu masjid dia kena dengarkan walaupun pada waktu itu tidak ada mic, tidak ada pembesar suara? Adakah dia kena jerit dengan suara yang tinggi? Tidak. Bihaitsu, dengan kadar dia kena memperdengarkan kepada al-qarib minhu, orang yang hampir dengan dia sahaja. Lalu itu yang sunat. Bukanlah imam kena menjerit pada solat jahar, tidak. Kadangkala mikrofon rosak, kadangkala mic rosak, lalu makmum expect imam pada waktu itu untuk menjerit. Tidak. Lalu sebab itu zaman dahulu ada penyampai suara. Pada waktu itu contohnya imam memperdengarkan rakaat pertama dan kedua. Rakaat pertama ada orang yang sampaikan pada saf yang belakang. Kemudian saf yang keempat, kelima yang sampai di situ, dia akan memperdengarkan kepada saf yang lain. Itulah caranya. Bukanlah maksud bila kena baca dengan kuat imam mesti menjerit. Tidak. Maka pada waktu itu tidak ada yang mampu begitu. Lalu sebab itu kata para ulama, maksud meninggikan suara adalah cukup sekadar orang yang berhampiran dia dengar. Dan yang baki itu mereka kena sampaikan suara imam. Macam kita nampak di Masjidil Haram, walaupun ada pembesar suara, namun ada muballighus saut, orang yang menyampaikan suara imam. Kerana itu adalah sunnah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu waktu bila nak kena kuatkan suara? Kata Imam Nawawi, ketika mana solat subuh. Yang kedua, 2 rakaat pertama pada solat maghrib dan juga solat isyak. Solat maghrib dan isyak bukan keempat-empat ataupun 3 rakaat, hanya 2 rakaat pertama. Lalu kena kuatkan suara. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena kuatkan suara untuk apa? Kena kuatkan suara pada bacaan, iaitu pada bacaan Al-Fatihah, Amin dan juga surah. Kena kuatkan bacaan pada ketiga-tiga ini. Kadangkala ada orang dia kuatkan bacaan pada Fatihah sahaja, tapi Amin imam tu diam. Padahal dalam riwayat menyebut imam punya amin, makmum punya amin bila bersamaan dengan imam, maka pada waktu itu malaikat akan mendoakan. Lalu amin pun imam kena kuatkan, amin, Fatihah dan juga surah. Selain daripada takbir-takbir perpindahan rukun yang mana memang imam kena kuatkan. Okey, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan membaca dengan suara perlahan. Apakah maksud perlahan? Kita telah kongsikan, bukanlah maksudnya langsung tak keluar suara. Membaca dengan suara yang perlahan pada kadar yang mana boleh memperdengarkan diri sendiri ketika mana tidak ada sebarang penghalang. Tak ada bunyi bising, tak ada bunyi bising bersendirian. Kadar mana dia boleh dengarkan kepada telinganya, kadar itu sahaja. Waktu bilakah nak membaca dengan perlahan? Ketika mana solat zuhur, asar, pada rakaat dan juga rakaat ketiga solat maghrib dan rakaat yang keempat solat isyak. Ini berkenaan dengan solat 5 waktu. Lalu kena baca dengan perlahan. Seterusnya kata Imam Nawawi, juga dibaca dengan suara yang kuat. Ini adalah antara solat-solat yang lain yang dibaca dengan kuat. Waktu bilakah kena baca dengan kuat? Ketika mana tadi kita dah belajar subuh, 2 rakaat pertama maghrib dan isyak. Kemudian kata Imam Nawawi, kuatkan suara ketika mana solat Jumaat. Solat hari raya pun kuatkan suara. Solat tarawih pun kuatkan suara. Solat witir selepas tarawih pun kuatkan suara. Maka pada waktu itu kena kuatkan suara pada solat-solat ini. Witir selepas tarawih pun kuatkan suara. Siapa yang kena kuatkan suara? Adakah makmum ataupun hanya imam? Maka Imam Nawawi menjawab hal ini, iaitu menguatkan suara pada solat-solat seperti mana subuh, seperti mana 2 rakaat pertama maghrib dan juga isyak. Begitu juga pada Jumaat, raya serta
tarawih dan witir selepas tarawih, maka kata Imam Nawawi, hal ini disunatkan untuk imam. Ini semua orang tahu, imam kena suara yang kuat. Namun yang selepas itu banyak orang tak amalkan. Dan juga untuk orang yang solat sendiri. Orang yang solat sendiri pun dia kena kuatkan suara, supaya pada waktu itu dia boleh menghayatinya. Ya, bukan hanya imam tidak, tetapi makmum pun bukan makmum, minta maaf, orang yang munfarid, orang yang solat sendiri. Lalu orang yang solat sendiri subuh, orang yang solat sendiri maghrib, orang yang solat sendiri isyak. Jumaat tak ada solat sendiri, sebab Jumaat syarat dia mestilah berjemaah. Contohnya solat tarawih, contohnya pada waktu itu witir, maka hendaklah dia baca dengan kuat. Cuma kadar kuatnya pada waktu itu tidaklah seperti mana ada makmum, cumanya dengan kadar yang kuat. Lalu kalaulah contoh kat rumah kita tak ada orang, kalau ada orang afdal solat jemaah. Tapi kalaulah tak ada orang, maka pada waktu itu disunatkan kata Imam Nawawi untuk munfarid juga membaca dengan kuat. Apakah maksud munfarid? Iaitu orang yang solat sendiri. Disunatkan untuk orang yang solat sendiri pada waktu itu membaca dengan suara yang kuat. Okey. Kata Imam Nawawi, manakala makmum hanya menggunakan suara yang perlahan, makmum jangan suara yang kuat. Ya, makmum pada waktu itu membaca dengan suara yang perlahan. Sunat menguatkan suara ketika mana solat gerhana bulan. Solat gerhana bulan sunat untuk jahar, kuatkan suara bagi imam dan orang yang solat sendiri, seperti mana yang dia sebutkan tadi. Dan bersuara perlahan ketika mana solat gerhana matahari. Gerhana matahari, suara yang perlahan. Okey, sunat bersuara kuat ketika mana solat istisqa minta hujan, walaupun waktu siang. Solat istisqa minta hujan, sunat dengan suara yang kuat. Dan perlahan ketika mana solat jenazah di siang hari. Ini Imam Nawawi terangkan kepada kita antara solat-solat yang Nabi SAW buat, yang mana yang suara yang kuat, mana yang suara yang perlahan. Begitu juga kalaulah solat jenazah waktu malam, adakah suara kuat ataupun perlahan? Kata Imam Nawawi, begitu juga dengan suara yang perlahan jika solat jenazah itu dilakukan pada waktu malam, menurut pendapat yang paling benar, yang paling asah. Kata Imam Nawawi, solat-solat pada siang hari tidak dibaca dengan suara tinggi selain daripada apa yang kami telah sebutkan. Lalu apakah solat-solat yang dibaca dengan suara yang tinggi? Antaranya adalah subuh, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isyak, kemudian Jumaat, solat raya, solat tarawih, solat witir, kemudian solat gerhana bulan, kemudian solat istisqa, minta hujan. Ini antara solat-solat yang dibaca dengan suara yang kuat. Untuk siapa? Imam. Dan poin yang kedua ini banyak yang terlepas pandang untuk orang yang solat sendiri. Banyak orang bila solat sendiri dia baca pelan-pelan, sebab dia sangka hanya imam je baca dengan kuat. Hanya makmum yang baca dengan perlahan. Orang yang munfarid digalakkan untuk keluarkan suara juga. Subuh, maghrib dan juga isyak. Boleh ke boleh? Kita amalkan ini sebab kita dah belajar, maka kita harap kita boleh amalkan ini. Sebab itu kata Imam Nawawi, wa hadza mustahab, dengan suara yang kuat pada solat-solat ini adalah untuk imam dan juga untuk munfarid. Dan juga untuk munfarid, iaitu untuk orang yang solat sendiri. Okey. Para ulama, perenggan yang seterus ini kita sambung kemudian. Lalu kita sambung kemudian, saya nampak ramai sahabat-sahabat yang baru join. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Mudah-mudahan insya-Allah, moga-moga Allah permudahkan segala urusan sahabat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala balas pengorbanan sahabat-sahabat dalam menuntut ilmu. Adakah sahabat-sahabat belajar sesuatu yang baru? Kalaulah ada belajar sesuatu yang baru, maka kongsi dan sharekan supaya lebih ramai yang beroleh manfaat. Kalaulah kita ataupun sahabat-sahabat yang dah banyak mengikuti kelas pengajian,
ada belajar sesuatu benda yang baru, maka bererti bagaimana dengan orang yang tidak diberi peluang untuk belajar, yang mungkin ada urusan kerja dan sebagainya, lalu kita sharekan, kita kongsikan. Jangan jadikan ilmu itu terhenti sampai pada kita. Kalaulah saya hanya fikir diri saya sahaja, pada waktu itu saya tak berkongsi ilmu, hanya untuk diri saya sahaja. Ada orang jemput program baru saya nak berkongsi, maka sampai di situlah sahaja ilmu. Tetapi sebab itu kita buat program-program ini yang mana semuanya adalah percuma. Cumanya perlukan kadang-kala pengorbanan daripada saya dan juga sahabat-sahabat semua. Sebab itu ilmu itu boleh disebarluaskan. Maka sebab itu kalaulah ada belajar sesuatu, sebarluaskan, kongsikan, dan jangan ilmu itu terhenti sampai kita. Kadang-kala daripada sudut letih memang letih. Macam contoh saya dan keluarga, kami ada program, ada kursus daripada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Baru sampai rumah tadi jam 5 suku. Kalaulah nak ikutkan letih, memang sangat letih. Tetapi kita cuba juga untuk buat perkongsian supaya adanya manfaat untuk saya terutamanya. Bila saya berkongsi ilmu, manfaatnya adalah saya terutamanya. Dan supaya lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu sahabat-sahabat pun bila dapat ilmu, maka kalaulah letih, maka ilmu tu sampai itu sahaja. Tapi kalaulah luangkan sedikit masa, catat, kongsi, share, walaupun pada keluarga, ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan bila kita meninggal dunia, ilmu yang bermanfaat yang orang amalkan daripada kita, maka pada waktu itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Yang kali pertama join, jangan lupa join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Dan saya dimaklumkan masih lagi ramai yang mana ingin untuk membuat pembelian kitab. Tadi pun ada orang yang membuat pembelian kitab. Kalaulah ada yang mana ingin, bukanlah mesti, ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar sebagai rujukan, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Tekan link di situ untuk membuat pembelian. Tapi kalaulah sekadar nak mendengar, dipersilakan. Tidak ada kemestian mesti membuat pembelian kitab dan sebagainya. Tak lama lagi kita nak Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat bersama pada Ramadan kali ini dengan terbaik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.